Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita mana ya? Mana? Baik. Katanya babu salati tatawwu'. Maksudnya bab pada menyatakan sembahyang sunat. Katanya afdalu ibadatil badani salah wa nafluha afdalun nafl. Maksudnya seafdal ibadah badang. Seafdal ibadah badang adalah sembahyang. Perkataan seafdal ibadah badang, dia nak mengeluarkan ibadah yang dilakukan oleh hati. Yang mana kalau kita nak buat perbandingan ibadat secara keseluruhannya, ibadat yang dilakukan oleh hati ataupun ibadat hati adalah lebih afdal. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, khauf dan seumpamanya. Baik, seafdal ibadat badang, ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan kita adalah as-salah, sembahyang. Wa nafluha afdalun nafl, dan sunatnya, sunat sembahyang adalah seafdal sunat. Jadi kalau kita nak bandingkan sembahyang sunat dengan benda sunat yang selain daripada sembahyang, yang paling afdalnya adalah sembahyang sunat. Itu maksud wa nafluha afdalun nafl. Baik. Katanya wa ma syuri'a lahul jama'atu wa huwa al-'idani wal kusufani wal istisqa afdalu mimma la yushra'u lahul jama'ah. Dan barang yakni sembahyang sunat yang disyariatkan baginya berjamaah. Jadi sembahyang sunat yang disyariatkan, maksudnya yang dituntut kita lakukan secara berjamaah, afdalu atau khabar bagi ma syuri'ah, lebih afdal. Mimma la yushra'u lahul jama'ah, lebih afdal daripada barang yang tidak disyariatkan baginya berjamaah. Wa huwa al-'idani wal kusufani wal istisqa, dipanggil jumlatun mu'taridah bainal mubtada'i wal khabar. Okey, boleh faham Okey, cara baca begitulah baru mudah kita faham. Sebab kalau kita tak baca begitu takut payah nak faham. Sebab dia kita kena tengok di mana mubtada dan di mana khabar. Kalau perceraian yang panjang di antara mubtada dan khabar, maka kita tengok di mana khabar, barulah kita baca jumlatun mu'taridah yang berada di antara mubtada dan khabar. Jadi sembahyang yang disyariatkan baginya secara berjamaah, maksudnya ma di sini maksudnya adalah sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang disyariatkan secara berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang sunat yang tidak disyariatkan baginya berjamaah. Okey, ma syuri'a lahul jamaah dia wa huwa al-'idan, 2 hari raya, wal kusufan, 2 gerhana matahari, gerhana bulan, wal istisqa, dan sembahyang minta hujan. Ni sembahyang ni dia syariatkan berjemaah padanya. Baik.
Wa huwa ma siwa dhalik, dan iaitu kembali kepada ma la yushra'u lahul jama'ah, adalah ma siwa dhalik, sembahyang sunat yang selain daripada demikian itu. Sembahyang sunat yang selain daripada al-idan, selain daripada al-kusufan, selain daripada al-istisqa. Okey, katanya lakinir rawatibu ma'al fara'idhi afdalu minat tarawih. Tetapi sembahyang rawatib, sembahyang rawatib bersama dengan sembahyang fardu, maksudnya sembahyang sunat yang mengiringi fardu tu lebih afdal daripada sembahyang tarawih. Di sembahyang tarawih disyariatkan ataupun disunatkan kita buat secara berjamaah. Manakala sembahyang sunat rawatib tidak disunatkan kita buat secara berjamaah. Namun daripada sudut afdal sembahyang sunat rawatib berbanding dengan sembahyang sunat tarawih. Jadi kalau kita tengok kepada kaedah yang asal ataupun mengikut kaedah asal, setiap sembahyang sunat yang disunatkan kita buat secara berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sunat yang tidak disunatkan kita buat secara berjamaah. Tetapi di sana ada sembahyang yang keluar daripada kaedah asal. Tu dia nak khabar gitu. Iaitu sembahyang yang keluar daripada kaedah asal adalah sembahyang sunat rawatib dengan sembahyang sunat tarawih. Yang mana sembahyang sunat rawatib tidak disyariatkan kita buat secara berjamaah. Manakala sembahyang sunat tarawih disunatkan kita buat secara berjamaah. Namun sembahyang sunat rawatib lebih afdal daripada sembahyang sunat tarawih. Okey, boleh faham kan? Kalau orang tanya dah sebab apa sembahyang sunat rawatib lebih afdal? Kerana sembahyang sunat rawatib adalah perkara hak yang ataupun hak yang Rasulullah sentiasa mulazamah. Jadi benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa benda mulazamah. Manakala sembahyang sunat tarawih bukanlah sembahyang sunat hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mulazamah. Bahkan kalau kita tengok kepada hadis, hanya 3 malam sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sembahyang bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis. Was-sunnatu an yuwadhiba ala rawatibil fara'id. Sunnah bahawa dia mengekali di atas sembahyang sunat rawatib. Okey, sembahyang sunat rawatib hukum dia sunat. Mengekali sembahyang sunat rawatib hukum dia sunat. Kerana benda? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengekali di atas sembahyang sunat rawatib. Okey, sunat kita muwadhabah, mengekali di atas sembahyang sunat rawatib, ala rawatibil faraid. Katanya wa akmaluha, dan yang paling sempurnanya rawatibul faraid ataupun akmaluha akmalu rawatibil faraid rak'atani qabla subh. 2 rakaat sebelum daripada subuh. Di sana ada hadis yang cukup masyhur yang biasa kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik. Seterusnya kata dia wa arba'un qabla adh-dhuhr, dan 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Wa arba'un ba'daha, dan 4 rakaat selepas daripada zuhur. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum daripada asar. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat selepas daripada maghrib. Wa rak'atani ba'da al-isya, dan 2 rakaat selepas daripada isya. Kalau kita tengok pengarang kita dia capur di antara rawatib al-muakkadah dengan rawatib ghairu al-muakkadah. Dia capur di antara sembahyang sunat rawatib yang muakkad dengan sembahyang sunat rawatib yang tidak muakkad. Sebagai contoh, kalau kita tengok 4 sebelum daripada asar, dia termasuk dalam sunat rawatib yang ghairu muakkad. Dia perbezaan di antara muakkad dengan ghairu muakkad adalah muakkad ni maksudnya ada tuntutan yang kuat. Manakala ghairu muakkad maksudnya ada tuntutan tapi tidaklah sekuat kategori yang pertama. Faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wal muakkadu min zalika, disebut pula lepas daripada tu. Ni cang dak murajaah dulu
dah nak tengok dulu. Baru cang dah tengok dulu lagi ni. Kebetulan hari ni sibuk kan. Biasa dah kau tengok dulu. Wal muakkadu min dzalika 10 rakaat. Dan hak yang muakkad daripada demikian itu 10 rakaat. Yang pertamanya rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum daripada subuh, wa dhuhri sebelum daripada zuhur, wa ba'daha wa ba'da dhuhur, dan 2 rakaat selepas daripada zuhur, wa ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat selepas daripada maghrib, wal isya, dan 2 rakaat selepas daripada isya. Baik. Katanya wa yundabu rak'atani qabla al-maghrib. Sunat 2 rakaat sebelum daripada maghrib. Kalau kita tengok kalau dia masukkan sunat 2 rakaat sebelum daripada maghrib, campur dengan hak yang sebelum ni pun tak ada masalah. Tapi kita duk fikir apa ah? Dia sebut suku. Mungkin wallahu alam kerana dia melihat bahawasanya 2 rakaat sebelum daripada maghrib adalah sembahyang sunat yang berlaku khilaf. Berlaku khilaf adakah disyariatkan ataupun tidak. Sebab di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak disyariatkan 2 rakaat sebelum daripada maghrib. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, 2 rakaat sebelum daripada maghrib juga termasuk dalam sembahyang sunat, tapi sembahyang sunat ghair muakkad. Jadi melihat kepada 2 rakaat sebelum daripada maghrib ada khilaf, mungkin dia tak kemudian. Baik. Nah, sebab dia biasa begitu kaedah dalam bahasa Arab, dalam penggunaan bahasa Arab, dia akan mengutamakan benda yang lebih penting, al-aham. Dia taqdim al-aham fal-aham. Jadi hak yang dia tak belakang saat ni tu, dia tidaklah sepenting hak yang pertama. Ada mungkin kita tengok di mana perbezaan di antara sunat hak ni dengan sunat hak sebelum, kita tengok tak ada rasanya selain daripada perbezaan berlaku khilaf. Mungkin sebab itulah dia letak kemudian. Wallahu a'lam. Seterusnya wal jum'atu kadzuhur. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, sembahyang Jumaat adalah seperti zuhur. Maksud dia sembahyang Jumaat seperti sembahyang zuhur, sebagaimana sembahyang zuhur ada sunat ba'diyah, begitu juga sembahyang Jumaat ada sunat ba'diyah. Sunat ba'diyah selepas daripada Jumaat, hak ni tempat ataupun mahallu ittifaq. Sepakat ulama, ini tidak ada khilaf. Cuma hak yang ada khilaf adalah sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Baik. Sebagaimana zuhur ada sembahyang sunat qabliyah zuhur, Jumaat pun ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Sebenarnya tempat khilaf adalah ada tak sembahyang sunat qabliyah Jumaat? Bukanlah maksud tidak boleh sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang Jumaat. Sepakat ulama mengatakan bahawasanya boleh sembahyang sunat sebelum daripada Jumaat. Sebelum daripada sembahyang Jumaat. Sebab hal tu disebut dalam hadis. Orang yang mari pada awal lepas tu dia sembahyang sehingga tu imam naik di atas mimbar, tu jelas disebut dalam hadis. Dan ada sebahagian daripada sahabat, tak silap ingat Abdullah bin Mas'ud, dia melakukan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang Jumaat. Cuma sembahyang hak yang dilakukan sebelum Jumaat tu saat ni tu adakah dikirakan qabliyah ataupun tidak? Okey, boleh faham kan? Jadi hak yang tempat khilaf adalah sembahyang sunat qabliyah sebelum daripada Jumaat. Hak tu tempat khilaf. Adapun semata-mata sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang Jumaat, hak tu tidak ada khilaf. Sama juga sembahyang selepas daripada Jumaat. Jadi mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya sembahyang sunat Jumaat ataupun sembahyang sunat qabliyah ataupun antara sembahyang sunat adalah sembahyang sunat qabliyah sebelum daripada Jumaat. Baik, sebab sembahyang Jumaat sama dengan sembahyang zuhur. Baik. Mazhab Imam Syafi'i dia ada sandarang-sandarang dia. Antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 2 azan, okey, maksud 2 azan di sini adalah azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ada sembahyang. Antara azan dan iqamah ada sembahyang. Antara azan dan iqamah ada sembahyang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sampai 3 kali. Baina kulli adhanain salatun, baina kulli adhanain salatun, baina kulli adhanain salatun liman sya', bagi mereka yang berkehendak, bagi mereka yang
menghendaki. Maksudnya benda ni adalah benda sunat. Baik, okey, itu antaranya lah. Katanya wama qabla al-fariidati. Hak ni jarang orang tahu jarang orang tahu melainkan orang yang belajar. Orang belajar dia tahulah. Sebab apa anda kata jarang mana? Kalau kita kabur ada orang kejut. Gini ke? Gini ke? Kalau orang awam tu kejut tu munasabah. Tapi ada juga hak yang sebahagian daripada orang hak yang duduk di meja kuliah pun kadang-kadang kejut. Betul ke gini? Apabila ada penulisan-penulisan menceritakan tentang permasalahan ni. Okey, tengok wama qabla al-fariidah, dan sembahyang sunat yang sebelum daripada sembahyang fardu. Sembahyang sunat yang sebelum daripada sembahyang fardu. Waqtuhu waqtul fariidah. Waktunya adalah waktu fariidah, waktu fardu. Okey, boleh faham? Okey, kita kata sebelum zuhur sunat 4 rakaat. Sebelum zuhur sunat 4 rakaat. Okey, waktu 4 rakaat ni bila? Waktu dia adalah waktu sembahyang fardu. Dengan maksud masuk je waktu zuhur, maka masuk dah waktu 4 rakaat ni. Dan habis waktu dia adalah habisnya waktu zuhur. Jadi benda yang kita faham, sembahyang sunat qabliyah zuhur boleh dilakukan selepas daripada sembahyang zuhur. Okey, itu maksud dia. Sembahyang sunat qabliyah zuhur boleh dilakukan selepas daripada sembahyang zuhur. Sembahyang qabliyah maghrib boleh dilakukan selepas daripada sembahyang maghrib. Tetapi dalam waktu maghrib. Dia jatuh tunai. Baik, sembahyang qabliyah isyak boleh dilakukan selepas daripada sembahyang isyak, jatuh tunai. Sebab waktu dia adalah waktu al-fariidah. Itu maksudnya. Wa ma qabla al-fariidati waqtuhu waqtul fariidah. Jelas? Cuma wa taqdimuhu 'alaiha adab. Mendahulukan ma qabla al-fariidah 'alaiha 'ala al-fariidah, hak tu adalah adabun, adab. Hak comel, hak molek, kita sembahyang sunat qabliyah zuhur sebelum daripada sembahyang fardu zuhur. Namun boleh kita melewatkan selepas daripada fardu zuhur. Tapi hak yang comel sebelum. Itu makna adab. Wa huwa, tak puas hati lagi. Takut kita tak faham. Jelas lagi ya. Wa huwa ba'daha ada. Dan iaitu ma qabla al-fariidah ba'daha ba'da al-fariidah. Tapi dengan syarat dalam waktu dia. Ba'da al-fariidah tapi dengan syarat dalam waktu fariidah. Okey, boleh faham? Ba'daha ai fi waqtil fariidah adaun, tunai, bukan qada. Okey, jelas Tunai bukan qada. Okey, itu ma qabla al-fariidah. Hak ni pula wa ma ba'daha. Dan barang yakni sembahyang sunat ba'daha ba'da al-fariidah yadkhulu waqtuhu bi fi'liha. Masuk waktunya dengan melakukannya al-fariidah. Bi fi'liha ay bi fi'li al-fariidah. Jadi sembahyang sunat ba'diyah. Permulaan waktu dia setelah daripada seorang itu selesai sembahyang fardu. Setelah daripada selesai dia sembahyang fardu. Okey, boleh faham? Itu waktu dia. Okey. Katakanlah Fendi, dia sembahyang sunat qabliyah zuhur. Dia sembahyang fardu zuhur. Lepas tu dia sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Lepas daripada dia sembahyang sunat ba'diyah zuhur, ternyata sembahyang fardu dia tak sah. Kerana dia ada meninggalkan melakukan perkara tertentu ataupun berlaku perkara yang membatalkan sembahyang zuhur. Jadi dia sembahyang semula fardu zuhur. Apabila dia sembahyang semula fardu zuhur, maka sunat dia sembahyang semula sembahyang ba'diyah zuhur. Hak yang tadi saat itu dapat pahala. Cuma tidak jadi ba'diyah zuhur kerana dilakukan sebelum daripada masuk waktu dia. Okey, boleh. Sebab waktu diam dia. Wa yadkhulu waqtaha bi fi'liha bi fi'li al-fariidah. Wa yakhruju bi khuruji waqtiha, dan keluarlah ia. Kembali kepada mana keluar? Keluarlah ia ma ba'daha. Bi khuruji waqtiha bi khuruji waqtil fariidah. Dengan keluarnya waktu al-fariidah. Okey, selesai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang lagi, okey, kita buat kesimpulan sikit. Jadi kalau kita tengok sembahyang sunat qabliyah dengan sunat ba'diyah, penghujung waktu sama. Penghujung waktu sama.
Habis waktu faridah, habis waktu kedua sembahyang sunat tersebut. Cuma perbezaannya adalah permulaan masuk dia. Permulaan waktu qabliyah adalah masuknya waktu zuhur. Namun permulaan waktu ba'diyah adalah setelah daripada masuk waktu zuhur. Selepas daripada mengerjakan sembahyang zuhur sebagai contoh. Nak kata lain tadi tu. Tapi mulut pergi kata lain. Perasaan Zul limpah dia. Baru sedar. Kalau Zul dah limpah dia, tak sedar lagi. Katanya, wa aqallul witri rak'ah wa akmaluhu 11. Wa yusallimu min kulli rak'atain. Katanya, dan sekurang-kurang witir 1 rakaat. Sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Maksudnya di antara sembahyang sunat, di antara sembahyang sunat adalah sembahyang witir. Lepas tu dia nak cerita pula tentang bilangan rakaat witir. Waktu witir dia cerita tak? Ni Chang ni tak tahu waktu witir cerita ke tak ni sebab tak tengok dulu ni. Sama macam saat ni ada ingat tak tengok dulu. Tak apa, kalau dia tak cerita kita akan cerita lagi. Tidak murajaah dulu. Wa aqallul witri rak'ah, sekurang-kurang witir. Fatahallahu alaikum. Wa alaikum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu anna khairah. Maulana Ustaz Najmi Ibrahim, hafizakallah. Katanya, wa aqallul witri rak'ah, sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. Okey, sekurang-kurang witir 1 rakaat. Boleh tak kalau kita nak buat witir 1 rakaat? Boleh, tak ada masalah. Boleh sembahyang witir hanya 1 rakaat sahaja. Baik. Cuma hak yang paling comel adalah biar ada sembahyang yang lain sebelum daripadanya. Hak tu yang comel. Tetapi kalau kita nak sembahyang witir hanya 1 rakaat, tidak menjadi masalah. Wa akmaluhu, hak yang paling sempurna witir adalah 11 raka'atan. Maksudnya 11 rakaat. Hak yang paling sempurna. Lebih daripada 11 tak boleh atas pandangan mu'tamad. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan sebanyak-banyak witir 13 rakaat. Dan ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya boleh buat jarang-jarang sebanyak 13 rakaat. Adapun 11 rakaat, hak ni hak yang sentiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada hadis Aisyah, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Baik, Rasulullah tidak menambah pada bulan Ramadan dan pada bulan yang selain daripada bulan Ramadan di atas 11 rakaat. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir hanya 11 rakaat. Namun di sana ada hadis yang sahih yang bahawasanya Rasulullah pernah sembahyang witir sebanyak 13 rakaat. Baik, cuma ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan sebanyak-banyak sembahyang witir 11 rakaat adalah, dia kata lagu mana, perawi yang meriwayatkan. Kita jawapan dia. Perawi yang meriwayatkan 13 rakaat, dia capur sekali dengan 2 rakaat sunat isyak. Tapi sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan jawapan tersebut adalah jawapan yang lemah. Bukan jawapan yang kuat. Sehingga kan Imam As-Subki, tak silap ingat Imam As-Subki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia lebih cenderung kepada pandangan mengatakan sebanyak-banyak witir adalah 13 rakaat kerana hadis yang mengatakan 13 rakaat adalah hadis yang kuat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnal kamal 3 bisalamain. Dan hak yang sekurang-kurang sempurna. Sekurang-kurang sempurna adalah 3 rakaat dengan 2 salam. Dengan 2 salam. Maksud dia 3 rakaat dengan 2 salam, kita buat 2 rakaat, lepas tu kita buat 1 rakaat. Yaqra'u fil ula, dia baca pada rakaat yang pertama, fil ula ay fil rakaatil ula, sabbihisma rabbikal a'la. Baca sabbihisma rabbikal a'la. Situ je tu. Baca benda. Baca surah sabbihisma rabbikal a'la. Sampai tu je. Jangan pakai literal sangat, jangan pakai zahir sangat. Pakai zahir, dalam kitab kata baca sabbihisma rabbikal a'la. Allahu akbar, lepas baca Fatihah ataupun tak baca Fatihah terus. Allahu akbar, sabbihisma rabbikal a'la. Allahu akbar. Hak tu hak yang bertepatan dengan apa hak yang disebut dalam kitab. Hak tu tak betul gitu. Yaqra'u fil ula, maksudnya
wa yusannu an yaqra'a fi rak'atil ula ba'da al-fatihati surata sabbih isma rabbikal a'la. Itu maksud dia. Sunat. Dia baca pada rakaat yang pertama. Selepas daripada Fatihah, dia baca surah sabbih isma rabbikal a'la. Sampai habis dah. Wa fi tsaniyati ay wa fi rak'ati tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsati ay wa fi rak'ati tsalitsati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Dan dua mu'awwidzah. Dua mu'awwidzah ni maksudnya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik. Katanya walahu waslu tsalasi wal ihda asyrata bitaslimatin wa yajuzu bitashahhudin wa bitashahhudaini fil akhirati wallati qablaha. Dan harus baginya lam lil jawaz. Dia banyak dalam kitab fiqh lam dengan makna harus. Walahu ay wa yajuzu lahu, dan harus baginya. Bagi seseorang yang ingin sembahyang sunat witir. Waslu thalath, menyambungkan 3 rakaat. Maksudnya sambung 3 rakaat buat sekaligus. Kalau tadi dia buat 3 rakaat 2 salam, dia buat 2 rakaat 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat 1 rakaat. Gitu kan? Baik. Dan harus baginya menyambung 3 rakaat. Maksudnya sambung 3 rakaat, 3 rakaat buat satu salam. Wal ihda asyrata, dan 11 rakaat bitaslimatin, dengan 1 salam. Jadi 3 rakaat buat 1 salam, 5 rakaat buat 1 salam, 7 rakaat buat 1 salam, 9 rakaat buat 1 salam, 11 rakaat buat 1 salam. Okey, ketika dia nak buat 1 salam, boleh wa yajuzu bitasyahud, dan harus dengan 1 tasyahud. Tasyahud adalah tasyahud pada rakaat witir, rakaat akhir sekali. Kalau 3 rakaat, tasyahud pada rakaat yang ketiga. Kalau 5 rakaat, tasyahud pada rakaat yang kelima. Baik. Wa bitashahhudain, dan boleh juga dia buat dengan 2 tasyahud. Kalau dia nak buat dua tasyahud, fil akhirati ay fil raka'atil akhirati wallati qablaha ay war raka'atil lati qablaha. Maksudnya diletakkan tasyahud yang pertama pada rakaat yang sebelum rakaat akhir, tasyahud yang kedua pada rakaat yang akhir. Okey, jelas kan? Mana lebih afdal? Katanya wa bitashahhudaini afdal. Baik. Dan dengan 2 tasyahud adalah lebih afdal. Ni pandangan ni bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya dengan 2 tasyahud tidak afdal. Hak yang afdal adalah 1 tasyahud. Lebih-lebih lagi kalau 3 rakaat. 3 rakaat, sebahagian ulama menyebut bahawasanya makruh buat dengan 2 tasyahud. Kerana di sana ada hadis yang Nabi SAW larang melakukan sembahyang witir sebanyak 3 rakaat, yang mana kita menyamakan dengan sembahyang maghrib. Kata Nabi SAW, la tutiru bi thalath, la tashabbahu bil maghrib. Aku tidak sebut dalam hadis. Jangan kamu sembahyang witir sebanyak 3 rakaat. Lepas tu jangan kamu menyamakan sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Okey, hak tu disebut dalam hadis. 3 rakaat, ia bukan dilarang 3 rakaat. Dilarang 3 rakaat yang dilakukan seperti sembahyang maghrib. Maksudnya 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Okey, boleh faham kan? 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Adapun semata-mata 3 rakaat, tu tidak dilarang. Kerana di sana ada hadis yang menyatakan bahawasanya Rasulullah juga melakukan sembahyang witir sebanyak 3 rakaat. Wa man ahabba an yutir bi thalath falyaf'al. Di sana ada hadis begitu kata Rasul. Sesiapa yang ingin melakukan sembahyang witir 3 rakaat, maka hendaklah dia buat sebanyak 3 rakaat. Cuma hak yang Rasul kata la tutiru bi thalath, jangan kamu sembahyang witir dengan 3 rakaat. Lepas tu ada hadis Rasul kata orang hak yang nak buat sembahyang witir 3 rakaat buat, dan ada hadis Rasul buat 3 rakaat. Maksudnya adalah 3 rakaat yang dilarang adalah 3 rakaat yang seperti maghrib. Manakala 3 rakaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat bukan 3 rakaat seperti maghrib. Bukan seperti maghrib, dia 2. Yang pertamanya 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Okey, boleh faham? Dengan 2 salam, ataupun 3 rakaat dengan 1 salam, hanya tasyahud pada rakaat yang akhir. Baik, wa bi tasyahudaini afdal. Dia dalam kitab Umdatus Salik ada beberapa masalah yang bukan mu'tamad. Sama juga dengan kitab kita kata kitab yang masyhur
hak yang lebih masyhur daripada kitab Umdatus Salik. Uh, kitab hak yang matang Al-Ghayah wa Taqrib. Matang Al-Ghayah wa Taqrib. Ada beberapa pandangan hak yang tidak mu'tamad. Ha? Betul? Dia kata wabi tasyahudin afdal. Tak, sebenarnya bukan wabi tasyahudin, wabi tasyahudaini. Sebab anda ingat hak ni di antara hak yang ada dalam kitab ni, hak yang bukan mu'tamad tu bitasyahudain. Bitasyahudain kan. Sebab anda ingat gini. Anda ingat masalah ni dalam kitab ni ada anda ingat dalam 5 tahun ataupun 6 tahun lepas. Masa tu baru mula menjawab soalan orang. Lepas tu ada seorang sahabat ana, dia belajar syariah juga, nama Ustaz Hamdan, tak silap ingat, ana lupa dah. Dia orang lama belajar syariah. Dia pun tanya masalah tentang ada orang tanya ana lagu mana cara untuk melakukan sembahyang sunat witir sebanyak 3 rakaat. Ana lupa, bukan. Orang tanya, boleh tak kita nak sembahyang sunat witir sebanyak 3 rakaat? Lepas tu bagaimana cara untuk sembahyang sunat witir sebanyak 3 rakaat? Gitulah lebih kurang soalan, ana lupa dah, lebih tepat mungkin Fendi boleh ingat aku, tak ingat dah. Lepas tu ana jawab kata boleh buat seperti sembahyang maghrib. Betul tak gitu? Ingat tak Fendi? Lepas tu ana pun buat mari daripada kitab Umdatus Salik. Ana buat mari daripada kitab Umdatus Salik. Lepas daripada tu Ustaz Hamdang saat ni tu, dia pun ngatepi mana dia kata tu ni hadis. Hadis yang Rasul kata la tutiru bi thalath tashabbahu bil maghrib. Ana pun ada hadis. Lepas tu ana pun buka balik dalam kitab Umdatus Salik. Memang betul Umdatus Salik ayat gitu. Apa tu warna pula? Bukan dalam kitab lain. Kitab lain tak kata afdal dengan 2 tasyahud. Afdal dengan 1 tasyahud. Rupa-rupa cek-cek lah. Dalam kitab Umdatus Salik, ni di antara masalah yang bukan mu'tamad. Dalam kitab Umdatus Salik ada beberapa masalah yang tidak mu'tamad. Dan di sana ada satu kitab. Allahu Rabbi, ana lupa nama tajuk dia. Dia kumpul permasalahan yang bukan mu'tamad di dalam kitab Umdatus Salik. Sama juga di sana ada kitab yang nama dia apa? Al-Farju Ba'da Syiddah. Al-Farju Ba'da Syiddah. Jazakumullahu khairan, fatahallahu alaikum. Dia hanya dia mengumpulkan masalah yang tidak mu'tamad dalam kitab Umdatus Salik. Sama juga kitab benda hak yang kita kata hak yang lebih masyhur, kitab dah Fathul Matang Ghayah wa Taqrib kan. Hak tu antara kitab yang masyhur, tapi dalam dia ada juga masalah hak yang bukan mu'tamad. Ada masalah yang bukan mu'tamad, dan di sana ada kitab yang mengumpul masalah yang bukan mu'tamad dalam kitab Matang Abi Syuja'. Baik. Dia kitab Umdatus Salik, dia tidak masyhur di pondok pondok kitab Umdatus Salik tidak masyhur. Dan ana mengenali kitab Umdatus Salik pun daripada Syekh Nuruddin Al-Marbawi. Masa dia pergi di Tani dulu, di Fatani, babeli sekarang wak pergi di Fatani, duduk di Dala, pondok Dala, lepas tu dia buat daurah. Antara kitab yang dibaca kitab Umdatus Salik. Ana kenal kitab Umdatus Salik melalui dia je. Dan kalau tanya kebanyakan orang-orang pondok, tak kenal kitab Umdatus Salik. Bukan tak kenal mana. Maksudnya tidak orang tak guna buat belajar di pondok. Baik. Tapi kalau kitab Matang Abi Syuja', orang buat belajar pondok. Sebab tu ana buat contoh kitab Matang Abi Syuja'. Ana buat contoh kitab Matang Abi Syuja' sat ni. Tapi tetap ulama jadikan kitab tu sebagai rujukan. Maksudnya sebagai pengajian asas. Kadang mungkin wallahu a'lam, mungkin keberkatan pengarang dia, kemungkinan. Wallahu a'lam. Berkat pengarang dia. Dan ana ingat masa kita duduk masa belajar di Syariah, ada sebahagian daripada guru fiqh, dia kata kita belajar ni kita nak sampai kepada Allah Taala bagi futuh. Maka ketika tu kita perlu memilih kitab. Kita perlu memilih guru. Kerana perkara-perkara tersebut ia membantu untuk kita mendapat futuh. Okey, boleh faham futuh. Futuh maksudnya pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di siapa masa Allah Taala buka. Maksudnya fahamlah ke? Gitu maksud dia. Bukan fahamlah ke, faham sekodarlah. Sebab wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Illa qalilah. Kada qiraat qalil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebab tu ada ingat asal ni. Dan tidak diberi kepada kamu ilmu melainkan sedikit. Baik. Fa in zada ala tashahudain batalat salatuh. Maka jika dia menambah
dia melebihkan di atas 2 tasyahud, maka batal sembahyang dia. Dia buat setiap rakaat 3 rakaat, setiap rakaat dia buat 1 tasyahud. Jadi 3 kali tasyahud lah. Batal sembahyang dia. Okey, habis. Katanya wal afdalu taqdimuhu aqiba sunnatil isya. Dia aqibah, lepas tu dia ada lurah yang kedua aqibah. Dia 2 lurah. Dia aqibah, dia 2 lurah. Ada lurah aqibah dan ada lurah aqibah. Okey, dia ada 2 lurah. Ni dia guna lurah aqibah. Lurah ni jaranglah diguna. Biasanya aqibah, gitu je. Baik. Sebagai contoh dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda Allahu Rabbi dak mari. Biarlah. Dak mari. Aqibah, dia sama makna dia. Jangan baca uqaib. Baca tasghir. Dia kena baca aqib. Dan hak yang afdalnya mendahulukan sembahyang witir selepas sunat isyak. Sembahyang witir lebih afdal dia mendahulukan selepas sunat isyak. Okey, boleh faham tak? Maksud lepas daripada sunat isyak terus dia sembahyang sunat witir. Hak tu lebih afdal. Pula dah. Lepas tu bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ij'alu akhir salatikum minal laili witra? Hendaklah menjadikan penghujung sembahyang malammu adalah witir. Baik. Lepas tu kat kita nak sembahyang tahajud pula. Jadi bermakna witir bukan duduk lah sekali. Sebab itulah dia bagi istithna. Illa, melainkan. Ayyakuna lahu tahajjud. Ada bagi seorang sunat tahajud. Fal afdalu ta'khiruh. Maka yang lebih afdal, melewatkannya witir. Liyutira ma' ba'dahu, supaya dia witir selepas daripada tahajud. Baik. Dan hak yang kata afdal mendahulukan sembahyang sunat witir selepas daripada sembahyang sunat isyak, buat pada awal malam, melainkan bagi orang hak yang ada tahajud barulah sunat buat witir pada akhir malam. Hak ni sebenarnya disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Sesiapa hak yang bimbang tidak bangun pada penghujung malam, hendaklah, tengok Rasul suruh, hendaklah dia sembahyang witir pada awal malam. Sebab tu dia kata afdal mendahulukan witir. Sebab Rasul kata hendaklah dia sembahyang witir pada awal malam. Tapi wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Sesiapa hak yang ingin bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia witir pada akhir malam. Baik. Kerana sembahyang pada akhir malam dihadiri oleh para malaikat. Fa inna salata akhiril lail mashhudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya walau autara, sekiranya melakukan sembahyang sunat witir. Thumma arada tahajjudah. Kemudian berkehendak ia akan sembahyang tahajud. Dia buat dah witir, lepas tu dia nak sembahyang tahajud lepas daripada sembahyang sunat witir. Shalla mathna wala yu'iduhu. Sembahyanglah ia sembahyang sunat tahajud sebanyak 2 rakaat. Mathna 2 rakaat, mathna 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat. Maksud dia sembahyang 2 rakaat, dia nak cerita gini. Dia nak cerita tidak perlu dia membatalkan witir dia. Tidak perlu dia naqdul witri, membatalkan witir. Di sana ada pandangan sebahagian ulama mengatakan bahawasanya apabila seorang saat itu dia sembahyang witir dah. Lepas tu dia bangun pula tengah malam, maka sunat dia membatalkan witir dia dengan disembahyang 1 rakaat untuk jadi genap. Dia dah buat dah 1 rakaat kan? Dia sembahyang 1 rakaat untuk jadi genap. Okey, tu dia membatalkan witir dia. Lepas tu dia sembahyanglah banyak mana nak sembahyang, lepas tu dia tutup balik sembahyang dia dengan witir. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Namun itu bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak ada witir di dalam satu malam. Berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Dan pandangan yang pertama dia kata, kami bukan kata 2 witir dah. 1 witir je. Sebab witir pertama kita batal dah. Sama je. Pandangan yang pertama. Okey, jelas kan?
Katanya wala yu'iduhu, dia tidak perlu ataupun tidak perlu mengulangi witir semula. Tidak perlu dia mengulangi witir. Wala yahtaju ila naqdihi bi rak'atin qabla at-tahajjud, dan tidak perlulah ia kepada membatalkan witir dengan satu rakaat sebelum daripada dia sembahyang sunat tahajud. Wa yundabu alla yata'ammadah ba'dahu salatun. Wa yundabu alla yata'ammada ba'dahu salatan. Baik, disunat bahawa tidak sengajalah ia seorang. Dia tidak sengaja sembahyang ba'dahu ba'dal witri. Okay, boleh faham tak? Sengaja sembahyang selepas daripada witir. Sunat gitu. Sunat jangan sengaja nak sembahyang selepas daripada witir. Kerana apa yang dituntut oleh Rasulullah adalah ij'alu akhira salatikum minal laili witra. Mu kena jadi akhir sembahyang kamu daripada malam adalah witir. Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Mu jadilah akhir sembahyang kamu pada malam hari witir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Jadi apabila Rasulullah suruh kita jadikan sembahyang witir adalah sembahyang yang akhir, maka bermakna sunat. Jangan kita sengaja untuk meletakkan witir sebelum daripada akhir. Itu maksud dia. Jangan sengaja. Tapi kalau tak sengaja tak ada masalah. Lepas tu dia cerita pula tentang berkenaan dengan waktu witir. Dia waktu witir adalah setelah daripada sembahyang fardu isyak. Setelah sembahyang fardu isyak. Setelah sembahyang fardu isyak. Walaupun sembahyang isyak tu, ni atas pandangan Mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, walaupun sembahyang isyak tu dilakukan secara jamak taqdim. Baik, penghujung waktu witir apabila keluar fajar, masuk subuh. Seterusnya katanya wayun dabut tarawih, sunat sembahyang tarawih. Wahia, dan iaitu tarawih kulla lailatin min Ramadan, setiap malam daripada bulan Ramadan sebanyak 20. Hiya mubtada 20 khabar. Iaitu sembahyang tarawih adalah 20 rakaatan, 20 rakaat fil jamaah, secara berjamaah, kulla lailatin min Ramadan, setiap malam daripada bulan Ramadan. Pada setiap malam, tu kulla lailatin, pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Baik, bilangan rakaat 20 rakaat. Sebenarnya bilangan rakaat tarawih ni ulama berbeza pandangan sebenarnya. Dan ada sebahagian daripada ulama tidak meletakkan bilangan. Maksudnya sembahyang tarawih tidak ada bilangan yang ditetapkan. Okey, ada sebahagian ulama menyebut begitu. Sebahagian ulama menyebut bahawasanya bilangan tarawih ada 8 rakaat. Dan pandangan yang kata 8 rakaat ada pandangan di kalangan ulama mazhab. Ada pandangan di kalangan ulama mazhab, bukan hanya khusus kepada pandangan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bukan pandangan Syekh Al-Albani saja. Cuma Syekh Al-Albani rahimahullah dia keras sikit dalam bab bilangan sembahyang tarawih, sehingga dia membid'ahkan orang yang buat lebih daripada 8 rakaat ataupun lebih daripada 11 rakaat. Tetapi bukan semua ulama salafi daripada Arab Saudi sekalipun bersependapat dengan Syekh Al-Albani. Bahkan sehingga kan Syekh Atiyah Salim, seorang ulama besar daripada Arab Saudi yang menjadi tenaga pengajar di Masjid Nabawi rahimahullahu taala, Atiyah Salim nama dia. Dia buat satu kitab berkenaan dengan sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat dan mengkritik pandangan yang mengatakan sembahyang tarawih sebanyak 8 rakaat. Baik. Sama juga Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullahu taala, dia ada satu kitab, dia buat syarah kepada kitab Al-Ikhtiyar fi Ta'lilil Mukhtar. Al-Ikhtiyar kitab mazhab Hanafi. Ana belajar kitab ni tapi ana lupa nama dia. Al-Ikhtiyar fi Ta'lilil Mukhtar. Ana belajar kitab ni. Yang mana ana beli kedak lah yang ta'liq Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Dalam bab sembahyang tarawih dia mengkritik dengan panjang lebar mereka yang membida'ahkan sembahyang tarawih lebih daripada 11 rakaat. Baik. Cuma kita nak cerita lagu mana? Kita nak ceritanya sembahyang tarawih sebenarnya ulama berbeza pandangan. Hak yang kata 8 rakaat ataupun hak yang kata 11 rakaat bukan bermula daripada Syekh Al-Albani. Bahkan ada sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Jadi hak ni kita kena faham dulu. Kita kena faham di sini. Masalah kita kena faham di sini. Baik.
Dan sebahagian daripada ulama mazhab menyebut bahawasanya sembahyang sunat tarawih tidak ada bilangan yang khusus. Baik, dan hak yang masyhur daripada 4 mazhab, sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat, melainkan dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki lebih daripada 20 rakaat, iaitu sebanyak 36 rakaat. Baik, tak perlulah balah, yang penting buat. Balah-balah tak buat selok gitu. Yang penting buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita madrasah kita buat 8 rakaat. Tapi nanti dulu dah habis lagi. Dah habis lagi. Kita buat 8 rakaat selepas daripada Isyak. Pada Isyak kita buat 8 rakaat. Lepas tu kita tambah pula 12 rakaat, 15 kan. Tambah pula 15 rakaat sebelum daripada subuh. Untuk meraih untuk meraih 2 pandangan ke? Tak, bukan. Maksudnya kita ambil buat pada awal dan buat pada akhir. Allah Rabbi. Wa hiya kullu lailatin min Ramadan 20 rak'atan fil jamaah. Wa yusallimu, dan memberi salamlah ia min kulli rak'atain, daripada setiap 2 rakaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang tarawih tidak boleh dibuat 4 rakaat dengan 1 salam. Mesti kena buat 2 rakaat, 2 rakaat. Sebab itulah dia kata falau shalla arba'an bitaslimatin lam tasihha. Sekiranya seorang tu sembahyang tarawih sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam, tidak sah. Selagi yang kata 20 rakaat ni, kena faham 20 rakaat maksudnya adalah sebanyak-banyak tarawih. Mengikut mazhab Imam Syafi'i 20 rakaat sebanyak-banyak tarawih. Boleh tengok dalam kitab Bushrul Karim. Dan ana ada buat penulisan dalam bab ni. Kerana di sana ada yang mengatakan bahawasanya kalau orang buat tak sampai 20 rakaat, maka tak sah tarawih dia. Tak jadi tarawih dia kata. Baik, tak jadi tarawih kalau tidak buat sebanyak 20 rakaat. Mesti kena buat 20 rakaat. Baik, sebenarnya 20 rakaat ni adalah sebanyak-banyak tarawih. Dengan maksud kalau orang tu buat 2 rakaat pun dapat pahala, orang buat 4 rakaat pun dapat, orang buat 6 rakaat pun dapat, 8 rakaat pun dapat, 14 rakaat pun dapat. Dia izak pergi sembahyang 4 rakaat, senak perut pula, nyebah parok sangat. Dah beli banyak mana bazar parok. Masuk dalam tanah lama pula. Contoh kan, masuk dalam tanah lama. Dah ada setengah-setengah masuk dalam tanah tu tak lama, tapi masuk dalam tanah dia buat handset. Buat handset jadi panjang dalam tanah. Nak baca dulu. Qadha hajat puas dah. Tapi dia baca dulu. Setengah jam. Duduk dalam tandas. Habis dah orang bayang tarawih. 4 rakaat je bayang. Adakah tak sah tarawih dia? Tidak. Bukan tak sah. Dia dapat sekadar 4 rakaat tu. Baik. Cuma hak yang paling banyak adalah 20 rakaat. Wa yusallimu min kulli rak'atain. Falau salla arba'an bitaslimatin lam tasihha. ويوتر بعدها جماعة إلا لمن يتهجد فيؤخره. Kita rasa kita berhenti sini dulu malam ni. Kita berhenti awal sikit tak apa. Jadi kita berhenti sini dulu malam ni. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perbincangan kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan, ustaz nak tanya apakah hukum solat qabliyah selepas ba'diyah? Dia buat ba'diyah dulu baru qabliyah. Okey, daripada segi hukum dia adalah dibolehkan. Sebab cuba kita tengok perkataan dia lagu mana? Perkataan dia tadi dia kata lagu mana? Mana dia kata dia wa ma qabla al-fariidati waqtuhu waqtul fariidah wa taqdimuhu 'alayha 'ala al-fariidah adabun. Wa taqdimuhu 'alayha adabun. Jadi tak ada masalah daripada segi harus tu boleh. Maksudnya boleh tu boleh. Maksudnya bukanlah kalau orang ataupun bukanlah syarat orang nak buat sembahyang sunat qabliyah saat ni tu. Sembahyang sunat qabliyah mesti dia kena buat selepas orang yang nak sembahyang sunat ba'diyah saat itu mesti dia kena buat selepas daripada qabliyah. Dia tidak boleh buat sebelum daripada qabliyah.
Okey, kita kabur daripada segi hukum dulu, daripada segi hukum. Lepas tu dia katakan ni, tengok perhati molek, wa ma ba'da yadkhulu waqtuha bi fi'liha. Okey, boleh faham? Yadkhulu waqtuha bi fi'liha. Apa makna bi fi'liha? Bi fi'lil fariidah. Adakah disyaratkan bi fi'liha bi fi'li ma qabla al fariidah? Tidak. Kita kabur daripada segi hukum harus. Hukum haruh. Haruh harus. Tapi hak yang afdal memang bukan begitu. Dan kita rasa tak ada faedah pun orang tu nak sembahyang sunat qabliyah, sunat ba'diyah tapi nak tukar, nak silang. Tak ada faedah pun rasanya. Dan benda sama je. Apa benda? Benda hak yang sama tapi mungkin tukar niat hak yang dak comel. Mung tukar niat hak yang comel kepada niat hak yang dak comel. Daripada segi hukum tidak menjadi masalah. Tapi hak yang afdalnya janganlah buat gitu. Gitu. Hak yang afdalnya yang jangan buat gitu. Hak yang afdalnya kita sembahyang qabliyah dulu. Baru sembahyang fardu zuhur. Lepas tu sembahyang sunat ba'diyah. Ada-adang sembahyang qabliyah. Sebab kita siapa tu imam sembahyang dah. Okey, kita sembahyang bersama dengan imam. Lepas tu kita sembahyang sunat qabliyah. Lepas tu sembahyang sunat ba'diyah. Wallahu a'lam. Dah dia kata, hamba nak buat ba'diyah je tak buat. Hamba nak buat benda lah. Sama je lah. Kalau nak buat ba'diyah saja, tak buat qabliyah. Sama je. Kalau buat qabliyah saja, tak buat ba'diyah. Sama je kan. Dia hak yang, dia kena buat dua-dua lah. Baru boleh kita kata ba'diyah sebelum daripada qabliyah. Dia kena buat dua-dua lah. Jadi niat je. Tak perlulah buat gitu. Wallahu a'lam. Ada soalan kejap Ustaz, mana Allah Rabbi. Soalan daripada Ustaz Ahmad Sadiki. Sekarang Ustaz, solat tarawih afdal baca surah bilangan ayat yang panjang dengan rakaat yang sedikit ataupun banyakkan rakaat dengan bacaan yang pendek. Dia pada asalnya sembahyang sunat tarawih sunat panjangkan bacaan. Panjangkan bacaan. Lepas tu pada asalnya bilangan rakaat pendek, lepas tu panjangkan bacaan. Cuma Sayyidina Umar tukar kepada bilangan rakaat panjang dengan pendekkan bacaan. Boleh tengok di dalam kitab sembahyang sunat yang dikarang oleh Syekh Dr. Nuruddin Itir. Syekh Dr. Nuruddin Itir dia ada buat satu kitab berkenaan dengan perbincangan berkenaan dengan sembahyang sunat saja. Antaranya dia bincang berkenaan dengan sembahyang sunat tarawih dalam tu. Dan kita anak tak tahu ada orang pinjang, dak atas-atas. Cari dak jumpa dah. Allah Rabbi. Boleh tengok dalam kitab tersebut. Mana selagi ada soalan saat ni? Daripada Faiz Allah. Kita nak tengok tak boleh? Cik tengok tu Zul. Faiz tak nampak soalan dia ni. Tengok tu. Saya terdengar kalau orang yang buat solat tarawih yang kurang daripada 20 rakaat itu jadi pahala solat sunat mutlak sahaja. Okey, ada terdengar orang kata orang yang buat sembahyang sunat tarawih tak sampai 20 rakaat jadi pahala sunat mutlak. Okey, ada orang kata. Jadi orang yang kata saat ni tu, dia kata gitulah. Tapi hak yang sebetulnya bukan begitu. Hak yang sebetulnya tidak. Kita kabar dah tadi kan, sebanyak-banyak sembahyang tarawih adalah 20 rakaat. Tetapi kalau orang tidak buat sampai 20 rakaat, tetap dinamakan tarawih. Dan ana ada buat penulisan dalam bab ni. Zul tolong cari, lepas tu Zul kongsi balik. Tu kongsi lah. Ada penulisan ana buat dalam bab ni. Boleh baca penulisan hak yang ana buat, insya-Allah. Ada ana jawab dah dalam penulisan tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyakum wa iyyakum.